Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menghadap duli yang teramat mulia Tuanku Said Faizuddin, putra ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, Tuanku Raja Muda Perlis, merangkap Tuanku yang dipertua Maibs. Ampun Tuanku, patik memohon limpah perkenan Tuanku untuk patik meneruskan forum pada malam ini. Ampun Tuanku. Yang dihormati tetamu-tetamu kehormat, dif-dif jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kebahagiaan ini, kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul di Masjid Waqaf Almarhum Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Putra, yang mana kita akan mendengar satu perbincangan dan diskusi ilmu bersempena dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini, forum ini seperti yang disebut oleh pengurusi tadi, dianjurkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, dan Masjid Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan seterusnya. Tuan-tuan hadirin yang hadir pada malam ini, terima kasih kerana kehadiran kita pada malam ini ramai, walaupun pada hari bekerja dan dalam keadaan kekangan-kekangan yang saya faham mungkin sebahagian tuan-tuan sibuk dengan persiapan dan juga mesyuarat lah, kan. Dalam suhu politik yang semakin memanas, kita meneruskan agenda perbincangan ilmu kita pada malam ini, yang mana forum Zikra Ar-Rasul khas pada malam ini dengan tajuk perbincangan kita iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta, ikutan atau sekadar slogan semata-mata. Menampilkan 3 panel yang tidak asing lagi. Walau bagaimanapun sudah menjadi adat dan protokol, saya mesti memperkenalkan, walaupun sudah ma'ruf dan maklum di sisi tuan-tuan. Saya mulakan dengan sahibus samahah, Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Di sebelah beliau tetamu jemputan kita yang datang jauh daripada Kuala Lumpur, yang tidak asing lagi dengan bumi Perlis, yang berasal daripada Pulau Pinang. Yang berbahagia Datuk Ustaz Syekh Hussein Yi, pengasas dan pengurusi Pertubuhan Kebajikan Al-Khadim Malaysia. Di sebelah saya yang paling dekat dan paling hampir, tidak asing juga dengan bumi Perlis, yang berasal daripada Perak, kan? Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli. Saya nak mohon maaf awal-awal lah, sebab Datuk Mufti pun Datuk, Ustaz Usin pun Datuk, saya takut tersasul Datuk Dr. Rozaimi. Jadi saya nak kena bagi tahu lah, kan. Okey. Tak apa, pengacara dia tak silap lah, pasal takkan dia nak sebut nama dia sendiri. Kan? Okey. Ampun tuanku, patik akan teruskan perbincangan kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulakan soalan yang pertama tanpa ada mukaddimah dan pengenalan. Tajuk kita juga sudah memberikan satu intro yang sangat baik. Rasulullah itu dicintai, diikuti,
Tapi apakah benar, apakah betul apa yang kita kata itu, atau ia hanya sekadar slogan dan sambutan tanpa ada makna di sebaliknya? Bak kata-kata yang masyhur, ramai orang yang mengaku kenal dan cinta kepada Laila, tetapi Laila tidak mengakui cinta mereka. Jadi saya mulakan dengan panel yang pertama, Datuk Ustaz Syekh Hussein Yi. Soalan yang sangat penting sebagai intro kepada perbincangan kita sebelum kita meneruskan diskusi ini. Di akhir-akhir kewafatan Rasulullah, hari-hari yang terakhir, baginda sangat mengingatkan kita, umatnya, tentang suatu perkara yang ditakuti akan berlaku. Nabi menyebut di dalam hadis-hadis akhir beliau, aku mengingatkan kalian, di sana ada kelompok manusia umat yang mereka itu mengambil kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Mereka mengambil kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Aku mengingatkan kalian, jangan lakukan perkara itu. Bahkan Aisyah juga menyebut bahawa Nabi SAW kuburnya itu ditutup, tak dinampakkan kerana bimbang ada unsur melampau di kalangan umatnya. Cinta kepada Nabi ini kita bimbang jadi seperti mana Nabi Isa yang diangkat sehingga kepada makam ketuhanan. Jadi saya mohon kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Hussein Yi, yang sangat berpengalaman bertemu dengan pelbagai manusia di peringkat tempatan dan antarabangsa, golongan yang melampau mencintai Nabi sehingga kepada tajuk-tajuk Nur Muhammad, Hakikat Muhammad, meminta kepada Nabi dan sebagainya, dan sebahagian lagi yang mencuaikan hak-hak Nabi SAW. Bagaimana sikap ahli sunnah dalam menghadapi dua situasi ini? Dengan segala hormatnya saya mempersilakan yang berbahagia Datuk, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulakan pusingan saya pertama, mohon izin daripada Dulu Yang Amat Mulia, Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis, dan juga kepada saudara moderator, pada Datuk Mufti Profesor Rozaimi dan semua para pegawai-pegawai kerajaan negeri dan semua jemaah muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Kita berkeyakinan sebagai umat Islam ada suatu nikmatnya. Semua orang Islam cinta Nabi. Tak ada satu orang Islam yang tak cinta Nabi. Hanya cara kita mencintai Nabi itu agaklah berbeza. Semua cinta. Kecuali satu kumpulan yang saya pernah bertemu yang mengatakan Nabi itu macam kita juga. Betul juga pada satu segi. Ana basyarun mislukum. Ya, Allah juga cerita pada Nabi, katakan bahawa kau manusia seperti manusia yang lain. Kumpulan yang kata Nabi itu macam kita sehingga dia tolak sabda Nabi. Dia tak lagi terima hadis, dia hanya terima Quran saja. Ini kumpulan yang dapat di kalangan umat Islam yang saya anggap melampau sangat. Dia anggap Nabi macam dia. Jadi dia terima Nabi sebagai utusan Allah, tapi dia tak terima hadis Nabi, sabda Nabi. Seperti mana, apakah maksudnya kita beriman pada Allah tapi tak percaya pada firman Allah? Percaya pada Nabi kena terima sabda Nabi. Nabi telah ingatkan umatnya dengan macam-macam peringatan, sehingga dia ingatkan kita tidak sempurna iman kita. La yu'minu ahadakum hatta akuna hawahu taban lima jitu bih. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Macam-macam hadis lagi. Tak akan sempurna iman seseorang muslim terhadap Nabi
sekiranya dia tidak cintai Nabi lebih daripada anak-anaknya, orang tuanya dan manusia keseluruhannya. Benda itu berlaku di zaman Nabi. Umar pernah kata, ya Rasulullah, saya cinta engkau lebih dari orang lain kecuali diri aku. Masih tak sempurna iman, sehingga dia cinta Nabi lebih daripada diri dia sendiri. Akhirnya Umar tukar pendirian dia, saya cinta engkau lebih dari diri saya. Barulah iman itu dapat dikatakan sempurna. Itu semua ada kaitan dengan iman. Begitu juga Nabi dah bersabda, tak akan sempurna iman kita kalau kita tidak mendidik, membimbing nafsu kita supaya ikut apa yang dibawa oleh Nabi. Ada lagi banyak-banyak ayat yang Allah ingatkan kita tentang cinta. Hanya caranya macam saya sebut berbeza. Ya. Tapi cara yang terselamat ialah cara yang Allah perintah kita dan sebagaimana Nabi ajar pada kita. Pertama, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ini ayat yang sudah dibaca oleh semua orang yang kata dia cinta Nabi. Katakanlah ya Muhammad, kepada sesiapa yang mengatakan dia cinta pada Allah, Allah letak satu syarat saja. Siapa yang kata dia cinta Allah, Allah perintah mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Bukan ikut apa yang kita suka. Ikut apa yang Nabi suka. Yuhibbukumullah, baru Allah cinta kita. Simple. Because Nabi adalah jalan untuk Allah. Tanpa dia, tak ada siapa boleh mendekati Allah. Zaman Nabi Musa, Musa jalan kepada Allah. Zaman Nabi Isa, Isa jalan kepada Allah. Zaman Nabi Muhammad sampai yaumul qiyamah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan kepada Allah. Hanya sekarang orang kata saya cinta Nabi. Sampai sekarang ada yang orang cinta Nabi lebih daripada semua sahabat dan keluarga Nabi. Ada birthday party pula. Kerana dia kata hari Maulud, hari kelahiran Nabi, sambut birthday cake pun ada sekarang. Sudah ada macam-macam. Kerana kalau kita tak mau ikut apa yang ditentukan oleh agama kita, itulah yang akan berlaku. Sekenal cinta Nabi, hadis yang dibawa oleh pengurusi majlis, Nabi dah larang umatnya ini. Dia cerita Allah laknat Yahudi, orang sebelum kita, ahli kitab, orang yang ada Taurat, orang yang ada Injil. Kerana apa? Kerana mereka telah ambil kubur nabi-nabi mereka. Kubur nabi bukan kubur wali. Kubur nabi mereka telah jadi tempat ibadat. Itu pun sudah salah, membawa pada syirik. Apalagi kalau lebih daripada itu. Memang kesemua orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah, bila saya tanya mereka, you kenal Nabi? Tak kenal. You tahu Nabi itu siapa? Sampai ada orang kata, Nabi itu yang saya kata dia itu hanya Muhammad Rasulullah. Berapa di antara umat yang cinta Nabi tahu nama Nabi? Berapa nama yang pernah Nabi sebut tentang dia adalah Ahmad, dia adalah Muhammad, dia juga Al-Muqaffi, dia juga Al-Hashir, dia Al-Mahi. Macam-macam nama yang Allah beri pada Nabi, dan Nabi juga digelarkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Ramai di antara kita tak tahu. Kebetulannya kalau kita kata kita cinta Nabi, very simple. Rasulullah mengingatkan umatnya, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umat aku akan masuk syurga illa man aba, kecuali mereka yang tak mau. Itu yang menjadi sahabat terkejut. Qila may ya'ba ya Rasulullah, siapa antara umat Nabi yang tak mau syurga? Tengok jawapan Nabi, man atani dakhala jannah
Waman asani faqad aba, rawahu Muslim. Siapa yang taat kepadaku, orang itulah masuk syurga. Orang yang tidak taat padaku, derhaka pada ajaranku. Setengah orang percaya Nabi, selawat atas Nabi. Alhamdulillah, selawat yang diajar oleh Nabi berapa cara. Itu pun satu masalah. Bila Allah perintah kita selawat, kita nak selawat. Sahabat tanya, bagaimana nak selawat? Jawab Nabi, faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai akhir, yang dikenali dengan salawat al-Ibrahimiyah. Tak ada satu kalimah-kalimah yang ditambah oleh kebanyakan umat yang cinta Nabi. Dia tambah macam-macam sebutan ke atas Nabi. Kononnya selawat. Ada selawat ini, selawat itu, nanti para ahli panel yang akan ceritalah. Tapi selawat yang Nabi ajar itu simple. Tak ada satu yang diselawat oleh Nabi itu yang Nabi ajar sahabat, yang diamal oleh sahabat dan oleh 4 imam, yang ada kalimah-kalimah tambahan yang kita dengar sekarang. Yang pelik lagi, sekarang zaman kita, kalau kita sebut qala Allah wa qala Rasulullah, orang yang kata sayang Nabi menolak. Kita pun rasa heran, bagaimana orang yang mengata dia cinta Nabi menolak sabda Nabi, menolak sunnah Nabi. Bila kita sambut hari kelahiran Nabi, alhamdulillah, macam-macam sambutan kita buat. Tengok, ini cara kita sambut, cara kita sayang. Nanti waktu kita lepas habis sambut, kita nak solat, kita nak makan dan minum, sudah tak ikut apa yang Nabi suruh. Nabi dah kata, siapa yang sayang dia, ikutlah sunnah dia. Nabi dah sebut kepada umatnya, jangan makan, jangan minum dengan tangan kiri. Nanti kita makan tangan kanan, kiri kita minum tangan kiri. Nabi kata bila semayang berjemaah, saf mesti rapat. 1400 tahun dia dah sebut. Imam selalu sebut, makmum bagaimana? Ini sayang Nabi ini. Sayang, selawat selalu. Tapi sekarang Nabi perintah, agaknya lah kalau Nabi sekarang duduk depan kita, suruh rapatkan saf, bagaimana respon kita? Tak nak rapat juga. Bagaimana rasa Nabinya? Sebab itu Rasulullah, saya akhiri dengan raum saya pertama ini, dia ingatkan umatnya, usikum bittaqwallah, saya wasiatkan kamu bertakwa pada Allah. Bagaimana cara nak bertakwa? Wasam'ah wa ta'ah. Orang yang kata dia cinta Nabi, sikapnya minimum, setiap kali dia dengar apa yang Nabi sabda yang sahih, sami'na wa ata'na. Man ya'is minkum ba'di, siapa di antara kamu wahai umatku yang hidup selepas wafatku, fasayara ikhtilafan katsira, kamu pasti akan bertemu, melihat dengan mata kamu sendiri berapa banyak perpecahan di kalangan umat ini. Umat Nabi, umat yang bersatu. Sekarang umat Nabi, dia bersatu untuk tak bersatu. Luar biasa kan? Dia bersatu untuk tak bersatu. Luar biasa. Kita bersatu untuk bersatu. Ya. Jadi akhirnya Nabi kata apa? Siapa di kalangan kamu hidup selepas wafatku, pasti kamu akan saksikan perpecahan umat ini yang tidak sepatut berlaku. Apa Nabi pesan? Alaikum bit sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi min ba'di, ila akhir hadis. Dia tak suruh ikut siapa pun, ikut sunnahku. Sunnah Nabi kita kena faham. Contohnya, banyak orang kata sunat. Nabi dah bersabda, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berani cakap sesuatu yang dia tak cakap, pakai nama Nabi saja, dia telah menempah tempat dia di neraka jahanam. Man kaziba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang tipu atas nama Nabi, Nabi tak sabda, Nabi tak pernah kata sunnah, Nabi qaulun tak ada,
fi'lun pun tak ada, takrir Nabi pun tidak. Dia kata itu Nabi, sunnah Nabi. Satu fitnah. Akhirnya Allah ingatkan kita, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Allah dah ingatkan kita, kalau kamu menolak ajaran Nabi, tak jaga sunnah Nabi, ikut suka hati kamu, guna nama Nabi pula, ya, menipu atas nama Nabi, kamulah akan ditimpa fitnah. Ini yang berlaku. Fitnah telah berlaku apanya? Orang yang nak menyampaikan Quran dan Sunnah dihalang oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Saya berdakwah satu dunia, boleh dikatakan tak pernah ada negara yang bukan Muslim menghalang kita bercakap. Tak ada. Welcome. Terserahlah, yang batil pun welcome, yang hak pun welcome. Tapi dalam konteks umat Islam akhir zaman ini yang ganjil, sayang Nabi, orang yang nak sampaikan sunnah Nabi dihalang oleh umat Nabi sendiri. Luar biasa ada. Saya pun terkilan juga, terfikir bagaimana orang itu sayang Nabi, ya. Kita nak sampaikan qala Rasulullah, hadis yang sahih, hadis yang autentik, hadis yang mutawatir, semua dia menolak. Mudah-mudahan inilah round pertama yang saya dapat berkongsi, dan saya serah balik para moderator. Maaf kalau saya sudah terlajak masanya. Jazakallah. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Datuk di atas jawapan yang ringkas, dan saya rasa kesemua hadirin dapat menghayati butir-butir nasihat dan juga perkongsian yang berbahagia Datuk tadi. Cuma Alhamdulillah Datuk dialu-alukan di negeri Perlis ini dan boleh bercakap dengan bebasnya. Tidak termasuklah apa yang Datuk sebut tadi. Alhamdulillah. Jadi saya nak beralih kepada panel yang kedua di sebelah saya. Yang berbahagia Dr. Rozaimi Ramli, Rektor. Kena sebut bagi betul, Rektor. Sebab dia dekat-dekat dengan reaktor. Yang ni nuklear, yang ni pun macam nuklear juga. Kadang-kadang tembakannya itu menggegarkan Malaysia. Jadi soalan yang saya nak ajukan ini agak panas. Sepanas suhu politik negara. Ya. Bagus jugalah Jabatan Mufti buat forum awal. Barangkali mungkin ada di kalangan panel atau moderator bertukar status lepas nanti. Okey. Jadi saya nak tanya kepada yang berbahagia doktor, di mana soalan saya ni? Oh, di sini. Antara isu polemik yang saya rasa perlukan pencerahan, dan polemik ini berkaitan dengan pengkhususan doktor di dalam bidang hadis, iaitu ada kelompok dan pihak tertentu yang menggunakan dalil, kalau kita boleh katakan dalil, mungkin boleh diperbetulkan, kisah Abu Lahab yang memerdekakan Thuwaibah, dikatakan di atas sebab dia bergembira menyambut kelahiran Rasul. Kalau boleh dikatakan dia manusia yang pertama menyambut kelahiran Rasul, bergembira. Dia mendapat keringanan azab neraka. Pertama, dari sudut kedudukan riwayat. Yang kedua, istidlal daripada riwayat itu. Betulkah nak justify sambutan itu, kena ikut Abu Lahab. Jadi dipersilakan Al-Fadhil Doktor untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
Terima kasih kepada Ustaz Mak Rizal selaku moderator, Sahibus Samahah selaku panel, dan juga yang berbahagia Datuk Syekh Hussein Yi. Sebelum saya nak mula, menjunjung kasih kepada Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda kerana sudi berangkat bersama-sama dengan patik-patik sekalian pada malam ini. Junjung kasih Tuanku. Kemudian saya agak sedih sikit dengar yang berbahagia Datuk Hussein Yi duk sebut tadi, terharu, sedih. Sebenarnya bukan Syekh Hussein je kena, saya pun kena. Saya lagi banyak kena. Tapi mungkin Syekh Hussein lebih lama lah daripada saya. Cuma mungkin Syekh Hussein dia tak macam nuklear, saya macam nuklear sikit. Baru-baru ni tuan-tuan, ada satu program besar-besaran di sebuah negeri. Saya dijemput, Datuk Mufti dijemput, Syekh Hussein juga dijemput. Ketika mana saya tengok atur cara, saya bertanya kepada penganjur. Masa tu dekat rumah Mufti ya. Saya kata, betul ke ni hampa dapat kelulusan ni? Tengok nama-nama semua nama-nama bahaya ni. Nama-nama senarai wanted. Dia kata, betul kami dah dapat dah kelulusan untuk buat program ni. Jadi saya kata, okey tak apalah. Tapi jauh di sudut hati saya kata tak jadi ni. Mesti tak jadi. Tapi dah dia kata jadi. Dan dia dah sponsor tiket apa semua. Jadi saya pergilah. Saya pergi. Jadi bila saya pergi naik kapal terbang, bukan naik kapal terbang, naik kereta jugalah kan. Sebab pergi satu family masa tu. Check in hotel, dah study dah. Tulis point nak tulis malam kan. Tengok-tengok pukul 6 petang, program lepas maghrib. Pukul 6 petang dia call. Dia kata, doktor boleh cakap sikit tak? Saya kata, nak cakap sikit ke nak cakap banyak? Nampak macam nak cakap banyak ni, cara cakap tu tahu dah, memang kena kan? Jadi dia kata memang tak dibenarkan untuk bercakap. Tak dibenarkan untuk bercakap. Syekh Hussein pun tak dibenarkan untuk bercakap juga. Kami berdua tak boleh bercakap. Tapi yang herannya Mufti boleh cakap. Tapi sebab mungkin dia Mufti agaknya, jadi bolehlah bercakap. Jadi dia kata, macam mana pun, dia kata ustaz datanglah juga. Saya kata, nak buat apa saya datang? Tak boleh bercakap, tak payah, saya pergi tempat lain. Saya nak ada buat kerja lain juga kan. Dia kata, tolonglah datang. Dia kata, sebab ramai orang tunggu. Saya pun datanglah juga. Jadi bila saya datang, kebetulan dalam majlis tu ada penguat kuasa. Asalnya dia pun suruh langgar juga. Saya kata, tak payahlah, nanti susah kan. Nanti susah, sekali kena tangkap ke apa orang, nak kena pergi mahkamah lah, susah. Dan itu peraturan negeri dia, kita pun tak mau langgar kan. Jadi kebetulan ada penguat kuasa. Dia datang jumpa saya. Dia kata macam inilah, dia kata, saya bagi cadangan. Dia kata, ustaz, nak bercakap kat sini memang tak dibenarkan lah. Kami ditugaskan. Tapi kalau balik hotel buat online boleh? Saya dalam hati saya kata, kita ni guna otak ke tak guna otak? Buat online boleh, datang fizikal tak boleh. Dia kata tak apalah macam inilah ustaz. Dia kata kami dah kesian tengok ustaz datang ni. Ustaz boleh cakap tapi jangan baca ayat Quran. Dia kata jangan cakap bab hukum. Saya kata kalau baca Quran, baca hadis tak boleh. Tak boleh. Kalau saya menyanyi atas tu boleh? Menyanyi boleh ya? Saya kata jauh di sudut hati tuan-tuan ni, tuan-tuan rasa betul ke tak betul yang tuan-tuan buat ni? Dia kata apa? Tak betul Ustaz, tapi kami menjalankan tugas. Saya kata kalau ada orang nazak dalam dewan ni, saya ajar mengucap, kira salah tak? Sebab saya tak tahu nak ngajar orang nazak ni, nak mati ni saya ajar dia mengucap, salah ke tak? Dia kata kalau ikut undang-undang salah. Tuan-tuan, ini yang berlaku dalam negara. Tapi tak apalah, saya bukan nak cerita yang tu. Cuma Ustaz Hussein, kita kira samalah kan. Darjat kita walaupun saya tak ada datuk, kira lebih kurang sama. Ustaz Mat tak sama, dia lain. Sebab dia pakai oren, saya tak suka oren. Baik. Cerita bab hadis ataupun riwayah yang berkaitan dengan Abu Lahab. Kisah ni jadi glamour di akhir-akhir ni. Sebelum ini, kita biasa dengar cerita berkenaan dengan maulid. Hadis siapa yang menginfakkan 1 dirham ataupun 1 dinar
untuk merayakan hari Maulid akan dapat pahala sekian. Riwayat itu terbukti adalah riwayat yang palsu. Kerana Maulid ataupun sambutan merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilakukan di zaman salafus saleh. Ini benda yang disepakati. Bahkan Ibn Hajar menyebutkan di dalam kitab dia, memang tidak ada siapa pun di kalangan salafus saleh yang menganjurkan perayaan ataupun apa-apa sambutan berkenaan dengan Maulid. Baik. Kemudian sebahagian daripada mereka yang pro kepada Maulid ini, saya nak cerita yang ni dulu, nanti saya cerita pendirian saya. Kerana kita mungkin berbeza dalam pendirian, tak ada masalah yang tu. Cuma sebahagian daripada mereka yang pro kepada Maulid pergi selangkah lebih depan, iaitu mereka mengambil riwayat yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari mula-mula dia bawa satu riwayat dengan sanad yang penuh. Kemudian dia kata qala Urwah berkata, Suwaibah ini maulat Abi Lahab. Suwaibah ini merupakan hamba kepada Abu Lahab. A'taqaha Abu Lahab fa arda'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dia adalah hamba kepada Abu Lahab, kemudian Abu Lahab membebaskan dia. Abu Lahab membebaskan dia, lalu dia pun menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi ibu susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata, apabila mati saja Abu Lahab, uriyahu ba'du ahlihi, sebahagian daripada ahli keluarga Abu Lahab diperlihatkan di dalam mimpi. Dalam mimpi itu dia tengok Abu Lahab bisyarri hibah. Dalam riwayat ini disebut bisyarri hal, dalam keadaan yang teruk, dalam keadaan yang diazab. Kemudian dalam mimpi itu dia tanya pada Abu Lahab. Dia kata, apa yang kau jumpa, apa yang kau hadapi setelah daripada kau mati ni? Dia kata apa? Lam alqa ba'dakum, aku tak jumpa apa lagi lepas daripada aku meninggalkan kamu semua. Ghaira anni suqitu, tetapi aku diberikan minum disebabkan oleh kerana bi'itaqati Suwaibah, disebabkan aku membebaskan Suwaibah. Hadis ni diriwayatkan oleh al-Imam bukan diriwayatkan secara sanad yang penuh, tetapi Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini. Tapi menariknya, Imam Bukhari tak letakkan hadis ini dalam bab sambutan Maulid. Imam Bukhari letakkan hadis ni ataupun riwayat ni dalam bab radha', dalam bab hukum hakam berkaitan dengan penyusuan. Imam Bukhari bawa riwayat ni nak tunjuk bahawasanya Suwaibah tu merupakan ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu dalam Sahih Al-Bukhari, siapa yang mengaji hadis dia tahu. Dalam Sahih Al-Bukhari ada riwayat yang sahih. Banyak riwayat yang sahih. Yang ni yang Imam Bukhari bawa dengan sanad penuh. Sanad bersambung daripada Bukhari sampai kepada Nabi SAW. Yang ni kita panggil Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada yang dipanggil sebagai riwayat mu'allaq. Apa itu riwayat mu'allaq? Riwayat yang Imam Bukhari potong sanad dia. Yang ni ada yang sahih, ada yang tak sahih. Pasal apa Imam Bukhari bawa kan? Imam Bukhari bawa kadang-kadang nak jadikan ia sebagai tajuk bab dalam sahih dia. Kadang-kadang nak menunjukkan perbezaan riwayat yang berlaku antara yang sahih dengan yang tak sahih. Kadang-kadang dia bawa sebagai sokongan, seperti mana yang ni. Cuma yang ni dia bukan mu'allaq. Hadis ni sebenarnya, walaupun ada sebahagian ustaz selebriti kata hadis sahih riwayat Bukhari, sebenarnya riwayat ni riwayat yang tergantung. Riwayat bukan tergantung, riwayat yang terputus sanad. Kerana sanad dia sanad yang mursal. Kenapa mursal? Kerana ia datang daripada jalur Urwah. Siapa Urwah? Urwah ibnu Zubair meriwayatkan cerita tentang Suwaibah, sedangkan Urwah tu bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah adalah tabi'i. Dia tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bila tak pernah jumpa Nabi, dia cerita sesuatu yang berlaku tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kelahiran Nabi. Waktu Nabi dah jadi Nabi pun dia tak jumpa Nabi, apatah lagi waktu Nabi lahir, lagilah dia tak jumpa Nabi. Sebab ni cerita Nabi menyusu dengan Suhaibah, maka lagilah dia tak pernah jumpa. Maka riwayat ni sebenarnya riwayat yang terputus sanad. Jadi bila terputus sanad, riwayat ni sebenarnya tidak sahih, walaupun disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dah kenapa Imam Bukhari bawakan? Imam Bukhari bawakan berkemungkinan dia nak memberikan sokongan kepada riwayat yang dia bawa dalam bab itu, yang berkaitan dengan radha'ah, yang berkaitan dengan sabitan mahram disebabkan susuan. Itu sebenarnya Imam Bukhari bawa riwayat ni. Jadi nak dijadikan hujah tak boleh lah. Kalaulah riwayat ni sahih sekalipun, ia adalah mimpi. Mimpi hujah ke tuan-tuan? Mimpi bukan hujah. Mimpi memberikan isyarat untuk urusan peribadi, okey. Kan kalau kita dalam urusan peribadi kita nak pilih yang ni ke yang ni dalam urusan dunia, tak ada masalah. Tapi dalam bab hukum hakam agama tak boleh jadi sebagai satu sandaran. Sebab apa? Sebab mimpi ni, dia mimpi belum tentu mimpi itu betul ataupun tidak. Boleh jadi nukilan mimpi tersilap. Jadi siapa nak pergi verify? Siapa nak pergi sahkan? Tak ada siapa yang boleh sahkan, kerana mimpi ni orang tak boleh alami melainkan kita seorang. Dan kita pun tak boleh repeat mimpi. Tuan-tuan pernah tak mimpi? Suatu hari mimpi best punya, tengah syok nak mimpi tu tiba-tiba terjaga. Kita pun kata, aduh spoil betul lah mimpi, boleh berhenti pula. Tidur balik lah kalau boleh sambung. Dia tak sambung dah. Mimpi dia tak ada episod, dia pergi mimpi lain pula. Betul tak? Maka mimpi tak boleh nak jadi hujah, kerana orang tak boleh semak. Dan siapa yang bermimpi itu? Dalam riwayat Bukhari pun tak sebut siapa yang mimpi, tak sebut. Uriyahu ba'du ahlihi, sebahagian daripada ahli keluarga Abu Lahab yang bermimpi. Cuma adalah sebahagian ulama seperti As-Suhaili dalam kitab dia Ar-Rawdul Unuf, disebut yang bermimpi itu adalah Al-Abbas. Al-Abbas bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari sudut riwayat saya tak jumpa yang jelas yang bersanad mengatakan Al-Abbas itu yang bermimpi. Ya, saya tak jumpa. Disebutkan juga oleh Ibn Dihyah mengatakan yang bermimpi itu adalah Al-Abbas. Bahkan kalau Al-Abbas mimpi sekalipun, ia bukanlah satu hujah, kerana pandangan sahabat yang bukan mimpi pun ulama still berbeza pendapat. Qaulus sahabi ni hujah ataupun tidak, apatah lagi mimpi sahabat. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab dia Fathul Bari, ulama sirah sendiri berbeza pendapat bila masa Abu Lahab membebaskan Suhaibah. Kerana sebahagian daripada orang yang menggunakan riwayat ni, mereka kata Abu Lahab happy disebabkan oleh kerana Nabi lahir, maka dia bebaskan Suhaibah. Lalu disebabkan itulah dia diberikan keringanan azab. Tapi sebenarnya itu bukanlah satu pendapat yang disepakati oleh semua ulama sirah. Ibn Abdul Bar antara yang menyebutkan, Ibn Hajar antara yang menyebutkan bahawasanya Abu Lahab membebaskan Suhaibah lama selepas daripada Suhaibah menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan lahir-lahir itu dia bebaskan. Kalau kita tengok dalam riwayat ni juga, sebenarnya yang menyebabkan Abu Lahab itu diringankan azab bukan semata-mata bergembira, tetapi disebabkan dia membebaskan tu. Itu pun ulama still berbeza pendapat. Ada yang menolaknya, ada yang kata riwayat ni bercanggah dengan Quran, riwayat ni bercanggah dengan hadis, kerana ada hadis yang lebih sahih dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah mengatakan, dia kata, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an kana fil jahiliyah
yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal hadha nafi'uh? Atau kama qala, Aisyah tanya Nabi SAW, dia kata Ibnu Juda'an, dia hidup di zaman jahiliyah, menyambungkan hubungan silaturahim, memberi makan kepada orang miskin. Adakah semua perbuatan dia ini memberikan manfaat untuk dia? Nabi kata apa? La yanfa'uh. Semua itu tidak akan memberi manfaat kepada dia. Sebab apa? Sebab dia kata, sebab Nabi kata, kerana dia tak pernah sebut Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Dia tak pernah ucap walaupun sekali, wahai Tuhan, ampunkan segala kesilapanku, ampunkan segala dosaku pada hari kiamat nanti. Maksudnya dia tak ada iman. Sebab tu dalam Quran sebut wala yukhaffafu anhum min azabiha. Di antara azab, di antara balasan orang kafir ni naru jahannam. Naru jahannam, akan diberikan neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak akan dimatikan. Mereka tak akan mati dalam neraka. Wala yukhaffafu anhum min azabiha. Dan mereka tidak akan diringankan azabnya. Jadi sebahagian ulama tolak, dia kata riwayat ni mana mungkin, tak mungkin. Yang kita kata boleh diringankan azab ni kalau datang riwayat yang sahih, seperti mana Abu Talib. Ini riwayat yang tak sahih, dia kata, maka tak mungkin. Tapi ada juga yang menerimanya, yang mengatakan berkemungkinan disebabkan oleh kerana amal saleh yang mereka lakukan memang betul-betul kerana Allah, walaupun mereka tidak ada iman, mungkin Allah Ta'ala akan ringankan sikit. Bukan lepaskan terus daripada neraka, tapi hanya ringankan sedikit. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Hajar, dinukilkan, yang disebutkan juga oleh Al-Imamul Baihaqi, berkemungkinan diringankan sedikit saja. Cuma saya nak bagi tahu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, riwayat ni ada dalam Sahih Bukhari ribuan tahun. Tetapi tidak ada ulama di zaman-zaman yang awal menggunakan riwayat ni untuk mengatakan sambutan Maulid ini menyebabkan kita mendapat pahala yang agung, mendapat pahala yang sangat besar kerana menggunakan riwayat ni, melainkan hanyalah ulama-ulama yang terkemudian sahaja. Jadi saya nak kata, sesiapa yang tidak menerima riwayat ni untuk menyambut Maulid, tidaklah dia menolak Sahih Bukhari. Itu je saya punya point, kan? Bukan saya nak kata sambutan Maulid ni siapa buat kira masuk neraka tu, dah. Nanti saya akan hurai kemudian. Cuma saya nak kata, kadang-kadang ada orang, dia dah jumpa riwayat ni, dia tak pergi tengok pun dalam Sahih Bukhari. Dia tak pergi tengok pun. Dia cuma kata, ni macam mana? Kau kata pakai sunnah, kau kata pakai hadis. Ni ada dalam Sahih Bukhari, riwayat ni sahih pula, kan? Sebab ada ustaz selebriti duk baca dan dia pun kata sahih. Kita kata nanti dulu, kerana riwayat ni walaupun ada dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi darjatnya tidak sahih. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita azan. Okey, kita bagi laluan kepada azan Isyak dulu, kemudian saya akan ajukan soalan kepada sahibus samahah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, kita masih lagi di dalam pusingan yang pertama, giliran yang ketiga, yang akan diajukan soalan kepada sahibus samahah. Tapi sebelum saya nak ajukan soalan, Datuk Ustaz Husin Yi dihalang dalam program tu. Dr. Ruzaimi pun dihalang pada program tersebut. Saya pun ada juga dalam program tu. Tapi saya tak dihalang. Saya boleh bercakap di atas pentas tu. Sebab apa? Itulah kena pilih kawan. Tengoklah dengan siapa kita pergi. Kan? Dengan mufti. Jadi bolehlah bercakap. Jangan pergi seorang-seorang. Tapi lah pergi seorang-seorang tak boleh bercakap. Okey, itu nasihat saya untuk hadirin. Baik, kita nak pergi kepada sahibus samahah, Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri. Cinta kepada Nabi ni semua orang mengaku. Macam yang disebut oleh Datuk Ustaz Husin Yi tadi. Tapi kita melihat malangnya mereka yang turut mengaku cinta kepada Nabi ni marah, tak boleh terima kalaulah ada pihak yang mengajak supaya kita meneliti hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi. Sepatutnya kalau cinta ni kena sokonglah, kena semaklah. Dulu ada kempen semak sebelum sebar. Marah juga, siapa kita nak semak? Semua yang ada dalam kitab tu semua sahih. Jangan duk semak. Selak saja, bukan semak, selak. Beza tu semak dengan selak. Tuan-tuan semak ke selak? Jawab sendirilah. Apa lagi? Kan? Jadi depa marah. Yang nu dhaif, yang ni tak betul, yang nu palsu, tak sah ni. Elok nak buat hujah, dia kata putih pula dah. Tak boleh buat hujah. Jadi terima macam mana ni? Jadi Datuk Dr. Muhammad Asri dipersilakan untuk menjawab soalan saya. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menghadap ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis,
Pati menjunjung kasih atas keberangkatan tuanku dan mohon perkenan untuk menyampaikan sepatah dua dalam forum ini. Al-Fadil, moderator ni dia hebat, dia petah. Dia kira goreng tu sedap lah. Arab kata yubahirul qissah, yubah baharat, spice up. Fadil, apa nama, Ustaz Husin, Datuk Husin I dan Fadil Profesor Madya Dr. Zaimi. Sebelum saya nak jawab ni, saya nak sebut sikit. Ada orang tanya, pasal apa yang perlu pergi sebut zikr Rasul? Kan? Kita sebenarnya sebut zikr Rasul ni sejak tahun kita lancar 2016. Apa yang kita buat ialah kita jadikan bulan Rabiul Awal ialah bulan mengingati Rasul dan sebagai satu bulan pendidikan, education, berhubung dengan Nabi SAW. Kenapa? Kerana banyak sebab. Salah satu yang kita tahu, perkara yang confirm pada bulan Rabiul Awal ialah bulan ini ialah bulan kewafatan Nabi SAW. Pada 12 Rabiul Awal ialah kewafatan Nabi SAW. Kemudian pada bulan ini juga para ulama menyebut sebagai bulan Maulidin Nabi SAW, kelahiran Nabi SAW. Cumanya para ulama itu berbeza. Bilakah Nabi itu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Mereka bukan saja berbeza, pertama mereka berbeza, di kalangan mereka ada menyatakan pada bulan Ramadan Nabi dilahirkan. Siapa yang baca buku Ar-Rahiqul Makhtum, dia akan lihat Al-Mubarakfuri menyebut tentang pendapat-pendapat ini. Mubarakfuri ini dia menang award peringkat antarabangsa tentang bagusnya karya sirah yang ditulis oleh beliau. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan 8 Rabiul Awal. Ada yang menyatakan 9 Rabiul Awal. Ada yang menyatakan 12 Rabiul Awal. Kenapa mereka Al-Mubarakfuri dia tidak mentarjihkan 12? Karena dia ahli falak. Dia kira balik. Jadi dia mentarjihkan 8 jika ada gitu. So, kenapa mereka khilaf? Kerana macam yang disebut oleh Dr. Zaimi tadi, bahawasanya kerana sambutan itu tidak berlaku pada zaman awal. Kalau dia berlaku pada zaman awal, tentu mereka tak khilaf, kerana ia diwarisi generasi demi generasi. Kita tidak ada isu hari kelahiran Nabi ialah hari yang mengembirakan. Of course, tentu kita gembira. Hari lahir anak kita pun kita gembira, takkan hari lahir Nabi kita tak gembira. Kita tidak ada isu bahawasanya boleh bergembira pada hari kelahiran Nabi. Bahkan wajib bergembira. Kerana Nabi itu bashar, dia bukan terus muncul. Dia hadir ke dalam kehidupan manusia melalui kelahiran. Kita bergembira, bersyukur di atas kelahiran itu. Cumanya kita berbeza bagaimana cara untuk bersyukur di atas kehadiran itu. Macam mana nak bersyukur kehadiran itu? Maka Nabi SAW ajar kita bagaimana mencintai baginda. Dalam konteks negeri Perlis, kita tak pernah orang kata Perlis haramkan maulid. Dia boleh cari ceramah saya yang tahun lepas ke, 8 tahun lepas ke, ataupun ceramah Dr. Zaimi ke yang mengharamkan hal ini. Tak ada siapa mengharamkan. Tapi kita mempunyai pendekatan kita sendiri. The whole month of Rabiul Awal kita jadikan bulan bukan saja mengingati kelahiran Nabi, juga kewafatan Nabi SAW. Kenapa? Kerana ia sangat penting. Pada hari Abu Bakar wafat, sebesar-besar musibah yang menimpa umat ini ialah wafatnya Nabi SAW. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat, sidang penonton yang tengok juga, saya nak beritahu, kalau Nabi ada, kita semua tak berbeza pendapat. Betul tak? Melainkan orang-orang yang jahat saja. Kita semua akan bertanya Rasulullah, Ustaz Mak Reza kata macam ni, saya kata macam ni, Dr. Zaimi kata macam ni. Yang mana betul Rasulullah? Selesai isu kita.
Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Karena Allah jadikan ia bashar, ia manusia. Dia bukan superpower yang tak mati, macam yang dikatakan wali kutub yang hidup tak mati-mati. Kalau ada manusia yang layak untuk hidup sehingga akhir hayat, sehingga akhir dunia ini, Nabi lah yang patut hidup. Karena kita nak rujuk pada baginda. Tetapi seperti yang Nabi Al-Quran kata, Allah menitahkan nabinya menyebut, qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah aku ini bashar, manusia seperti kamu. Yuha ilayya, tapi diberi wahyu kepada aku. Maka Nabi SAW itu bashar, dia wafat. Pada hari dia wafat, Umar bagaikan kehilangan perasaan dan fikirnya sendiri. Sehingga dia kata, siapa kata Nabi wafat, dia akan ambil tindakan. Tapi Abu Bakar, orang yang paling dekat dengan Nabi, masuk melihat Nabi SAW, ternyata Nabi itu wafat. Apa Abu Bakar kata? Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammada qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ianya tidak mati. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyambung legasi yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi tinggal, kerajaan Nabi kecil sahaja. Lebih kecil daripada negeri Perlis ini, negara Madinah. Tetapi pada zaman Umar bin Khattab, Islam telah menjatuhkan Rum dan Parsi. Ketika para sahabat masih wujud, yang Nabi sebut amanatun fis sama, mereka adalah merupakan pemegang amanah kepada agama ini. Para tabi'in tanya Abu Bakar, tanya Umar, tanya Uthman, tanya Ali. Pun begitu para sahabat berbeza pendapat dalam sebagian hal, tetapi dalam usul agama ada tempat rujuk. Tapi apabila mereka ni semua tak ada, generasi datang generasi, manusia mula memperkatakan apa yang Nabi tak katakan, disandarkan kepada Nabi. Sebab kalau sandar pada kita tak ada harga. Nak bagi orang sokong, nak jual barang, ayak ni minum sihat, tak jadi. Buah ni makan sihat, tak jadi. Kena habaq. Nabi kata siapa makan masuk syurga. Orang membeli. Dan Nabi SAW ingatkan kita daripada awal dulu. Tadi Ustaz Husin baca sebagian hadis Nabi, dan saya selalu ingatkan apa yang Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sayakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun ya'tuna minal ahadithi ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. La tu bukan la nahi, la tu Nabi kata la nafi. Maksudnya Nabi kata mereka tidak akan menyesal. Okey, tapi maksudnya nahi, larangan. Apa Nabi kata? Nabi SAW kata akan datang pada akhir zaman dajjalun, dajjal, kadzabun, pendusta. Sebab itu ulama hadis, tu orang hadis dia tadi apa, nuklear ni kata kan. Ulama hadis bila dia kata untuk pendusta hadis, dia dajjal. Tu orang utara kata hang ni dajjal. Dia mengaji hadis tu. Dajjalun, dajjal, kadzabun, pendusta.
Ya'tuna minal ahadithi ma bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka bawa hadis yang kamu, mak bapak kamu tak pernah dengar. Jaga-jaga kamu daripada mereka, jangan sampai mereka itu menyesatkan kamu. Jangan sampai mereka itu memfitnah kamu. Okey. Ini masalahnya. Saya nak bagi dua orang tetamu ni, tapi saya nak sebut kita ni, kita kadang-kadang kita tak tahu pasal apa Nabi ni mai. Kenapa Allah hantar Nabi ni? Kalau saya tahu kenapa tujuan Nabi ni, mungkin saya tak akan buat hadis palsu tentang terung, hadis palsu tentang makanan, hadis palsu tentang ayam putih yang kita sebutkan. Ad-dikul abyad habibi wa habibu habibi. Ayam putih kekasihku, ada hadis palsu. Dan kekasih ayam jantan putih, kekasihku. Dan kekasih pada kekasihku Jibril. Sebab tu orang Melayu ada percaya sembelih ayam putih buang nazak tu. Siapa dia yang jahabizatul ulama? Ulama-ulama hadis bangkit, jahabis kata Ibn Salah, yang bangkit untuk hadapi hadis-hadis palsu. Dengan nak semak macam mana? Macam mana kita nak tahu kata tok nek kita kata dulu kalau kita tak jumpa dah? Macam mana kita nak tahu orang yang 1000 tahun dulu kata kalau kita tak jumpa dah? Ha? Tak ada cara. The only way untuk tahu benda ni ialah melalui jalan sanad, narration, melalui jalan periwayatan, fulan daripada fulan kepada fulan. Authenticity hadis itu dikaji melalui riwayat. Kalau tidak orang boleh berbohong. Tetapi ulama-ulama di samping meletakkan masalah sanad, mereka meletakkan supaya kita mempunyai satu gambaran yang jelas. Siapa Nabi kita ni? Dia ni nak main kempen ubat ke? Nak main kempen jualan ke? Nak main ajak orang supaya sebai serban jalan slow ke? Nak suruh orang berperang ke? Apa dia datang ke kita ni? Dia datang ke kita seperti mana permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dia? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizum. Okey. Rabbana wab'ath fihim. Ya Allah, hantarlah pada mereka. Pada Nabi Ibrahim dia doa supaya hantar Nabi. Rasulan minhum, rasul di kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatika. Baca kepada mereka ayat-ayat kamu. So Nabi nak baca pada kita ayat-ayat kita. Ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Mengajar kitab dan hikmah. Kitab Quran, hikmah sunnah, ataupun hikmah asrarus syariah, apa yang ada di sebalik syariah. Tapi nak ajar, Nabi yang ajar sunnah. Wa yuzakkihim, ini bahagian yang penting, dan membersihkan mereka. Bahagian ini ramai, sebab tu kita sebut tazkiyatun nafs. Nabi itu bukan mai ajak orang supaya baca dalil. Tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita daripada hasad, dengki, hari demi hari. Sebab tu setiap orang lagi tak mati berjuang menentang dirinya sendiri untuk membersihkan diri, kerana itu agenda yang dibawa oleh Nabi. Tapi untuk membersihkan diri itu memerlukan kitab dan hikmah. Tuan-tuan, kalau Nabi ada, balik pada cerita tadi, Assalamualaikum Rasulullah, saya ni ada masya-Allah nak tanya, Allah nak macam mana? Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang. Sekarang Rasulullah tak ada. Pergi masuk masjid tu, satu orang bangun, Rasulullah bersabda, sesiapa yang minum kopi, malaikat beristighfar kepadanya selagi mana bau kopi ada di mulut.
Saya sebut kat Dr. Said Kamali baru ni, kat Malaysia ada Habib pergi baca hadis tu. Ada di dalam YouTube. Mesti dia toke kopi. Ini mesti kaki pistabak apa. Kau nak minum kopi, kau minumlah. Tak ada masalah. Tapi menyandarkan sesuatu kepada Nabi, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dalam neraka. Selagi kopi bau di mulut, malaikat beristighfar kepadanya. Ini bukan main-main. Ibnu Salah yang mereka quote Ibnu Salah, Syafi'i, Ibn Salah kata, dalam hadis ni antara golongan yang kuat dusta hadis sekalian daripada Syiah ialah golongan zuhad. Bukan salah zuhud tu, bukan salah tawaduk tu, salah orang yang nak kononnya nak jadi baik soleh tapi sandak cerita bohong kepada Nabi. Cerita bohong kepada Nabi. Ini bukan jenayah kecil. Tipu cek dosa korang lagi daripada tipu kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita telah create benda yang menyebabkan orang menyangka itu agama sedangkan ia bukan agama. Sebab tu siapa yang bangun? Ulama hadis. Orang kata ulama hadis tak ada tasyahud dalam hadis. Ada bab tasawuf tetapi hadis yang daif itu bukan daif. Hampa kena tahu dulu apa beza antara daif ni. Daif yang disebabkan teknikal dan daif dengan rawi yang dituduh sebagai pendusta. Ataupun hadis yang tak ada asal baginya. So, semua kita cinta Nabi. Tapi isunya kita, adakah yang sedang kita pegang ini betul Nabi ajar ataupun bukan Nabi ajar? Kedua, kalau betul, kita perlukan penafsiran yang betul terhadap teks itu. Dan kita juga ketiga mengakui kadang-kala ada khilaf terhadap tafsiran perkataan Nabi. Kita agree. Mungkin Ustaz Mak Rizal faham macam lain, saya faham macam lain. Tetapi sama-sama nak tunaikan hasrat Nabi. Yang ni saya terlalu buat contoh lah. Ayah kita kata, dulu saya beberapa kali buat contoh, pergi beli gula 1 kilo. Dua beradik pi, abang dia kata jom kita pergi beli gula kedai A. Adik dia kata pergi kedai A, tak ada gula. Abang kata jom kita balik ya. Ayah suruh beli gula. Dia kata ayah suruh beli 1 kilo. Tapi ayah tak pernah beli melainkan di kedai A saja. Yang tu ikut duk tengok. Adik dia kata tak, ayah dia sebenarnya dia mau kita beli gula. Memang kebiasaan dia kedai A. Kalau beli kedai B pun boleh juga. Dalam konteks macam tu, dua-dua anak tak lawan ayah dia. Cuma nak memahami apa maksud ayah dia. Mungkin ayah dia kata, pergi beli gula kedai A. Kedai A beli tak ada. Dia kata beli kedai B. Oh, ayah dah sebut kedai A. A tu dia buat contoh lah. Yang dia nak gula. Boleh khilaf. Tapi dua-dua nak menunaikan teks. Tapi kalau langsung tak ada teks, langsung tak ada, hanya pakai pendapat orang yang tidak benar. Peliknya manusia ni angkat slogan ikut Nabi. Angkat slogan sayang Nabi. Tapi bila time nak ikut, tak ikut Nabi. Ikut Tok Syekh. Amalan Tok Syekh. Kalau Tok Syekh tu betul sama dengan amalan Nabi, tak apa. Itu yang sampai mai kalau Nabi pi kanan, guru pi kiri, kiri ke kanan kata? Dia kata pi kiri. Ni bukan khayal, betul-betul dia cakap. Sebab ini kena forum lain. Bagaimana golongan agama bukan saja Islam, Christianity, Judaism, siapa yang belajar comparative religion ni, dia akan tahu ada fenomena yang sama. Golongan agama ni dia suka mendominasikan. Kerana manusia ni dia hidup dengan dua. Dia hidup dengan harta, dia juga hidup dengan kuasa. Kuasa ni ada dua. Satu kuasa rasmi, satu kuasa pengaruh. Soft power.
Sebab tu orang tu saya dok kata kalau jadi tu imam 70 tahun 80 tak boleh baca dah, baca pun telo, nak buang dia turun imam cukup susah. Bukan kerana dia nak jadi imam sangat, tapi power dia sebalik imam. Orang politik pun macam tu, dah tua tak nak berhenti lagi, pilihan raya apa ni nak mai lagi. Sampingan. Bukan pasal apa, bukan pasal duit dia tak cukup, pasal kuasa di sebalik atau pengaruh di sebalik. Orang agama pun yang tu. Bukan dia nak jadi orang agama sebab apa? Jadi ustaz, pergi duduk orang hormat, jalan pikuk pasar orang bagi saja, orang salam hormat. Ini siapa tak mau? Siapa tak mau? Kalau cakap orang dengar, kata Hamka kan, kata Hamka bajunya pakai pisang sesikat. Dia kritik mufti-mufti di tanah Melayu kan. Pakai sesikat, kata apa nama, kalau diludah orang ambil ludahnya, dia makan orang ambil sepihannya, nak kahwin bismillah orang bagi anak dara. Dalam merebut kuasa itu, orang semua mempertahankan pengaruh agama dia. Dan itulah yang menyebabkan pemberontakan berlaku, beberantakan manusia. Bukan kerana Nabi, kerana kita sedang mempertahankan posisi kita antara satu sama lain. Orang agama dengar ni marah tak apa. Saya kata dia okey. Terima kasih. Okey, saya menasihatkan ahli-ahli panel, inilah forum agama, bukan forum politik. Saya seriau juga. Ustaz Husin, Datuk Husin sebut bersatu 3-4 kali. Dr. Rozaimi sebut warna oren. Datuk sebut dah tua-tua pun tak nak berhenti. Semua tu masih bahayalah. Kan, saya yang mengendalikan ni pun seriau. Okey, kita balik kepada tajuk asal kita ni, Forum Zikra Ar-Rasul. Jadi saya nak pergi kepada Datuk Ustaz Husin. Tadi saya nak ambil daripada soalan saya ni bertitik tolak daripada apa yang disimpulkan oleh Yang Berbahagia Datuk Mufti, Tok Syekh ataupun tokoh agama. Bila kita cinta kepada Nabi, kita tak dapat nafikan kita mesti mencintai dan menyayangi pewaris Nabi, iaitu para ulama. Datuk Mufti suka sebut ala ra'si wal ain. Kita hormat para ulama. Kita mencintai para ulama. Bahkan Nabi SAW tidak mengaku umat mereka yang tidak meletakkan hak ulama pada tempatnya. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, ada yang melampaui kadar yang sepatutnya. Bagaimana sikap kita dalam menghormati dan menyayangi Nabi dengan kita menghormati pewaris Nabi di kalangan para ulama? Dipersilakan Datuk. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat kerana kesabaran kita pada malam ini. Kalau kita lihat agama Islam yang begitu cantik, begitu disiplin, mengajar umatnya supaya dia umat yang beradab, berdisiplin. Kita memang diperintah oleh Allah pertama taat kepada Allah, ati Allah. Kemudian taat kepada Rasul, ati Rasul. Ketiga, ulil amri minkum, ketua-ketua kamu. Ketua ini ada ketua politiknya, ketua agamanya, ketua sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, majikan dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ayat itu saja, mudah jadi satu panduan. Boleh tak kita ikut ulama? Memang kita wajib menghormati setiap ahli ilmu. Ulama warasul anbiya, kita tahu ulama umana rasul. Dia adalah pengamanah. Imam-imam Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Hanbali, itu semua dikenali oleh kita semua. Keempat-empat imam yang besar yang diterima oleh semua masyarakat umat Islam, semua ingatkan muridnya supaya tidak ta'assub kepada mereka. Tidak ada seorang ulama warisul anbiya perintah supaya muridnya
taklid buta pada mereka. Sehingga mereka kata iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhab kami. Ada yang mengatakan jangan kamu taklid pada kami. Kalau apa yang kami cakap itu sesuai dengan Quran dan Sunnah yang sahih, ikut. Kalau tidak, tinggalkan. Fatrukuh, tinggalkan. Tengok bagaimana ulama dulu berhati-hati. Dalam kitab mereka pun kadang ada hadis Nabi, dia akan bawa. Tak ada hadis, kadang-kadang dia ijtihad. Kerana Nabi membenarkan ahli ilmu berijtihad. Dia berijtihad. Kemudian dia akan lapik balik peradabannya. Kalaulah satu masa you jumpa ada hadis, ada yang bertentangan pandangan kami, ra'i, tinggalkan pandangan kami, tengok peradaban ulama dulu yang sangat beramanah. Kerana mereka tahu bahawa orang awam akan ikut mereka. Maka dia akan main peranan yang penting supaya dia tidak salah untuk mentarbiahkan murid-muridnya. Tak pernah satu ulama kata, ikut aku yang betul, orang lain salah. Tak ada. Ini ulama dululah. Ulama sekarang dia macam-macam. Ya. Saya pun pening juga. Ya, dulu waktu saya masuk Islam tahun 68, saya ingat Islam itu simple, straightforward. Ada Quran, ada Nabi, senang saja kan. Bila masuk pening juga saya. Pasal ustaz ini kata ini betul, itu tak betul. Saya pergi jumpa ustaz itu, dia kata, you nak belajar dengan saya kah? You nak cabar saya? Saya mana nak cabar pun, saya nak tanya. Dia tak benarkan saya bertanya. Dia kata kalau saya tanya, saya tidak ada adab terhadap guru. Kalau dia tak mau saya tanya, waktu dia ajar, dia bagilah dalil. Kalau dia ajar, dia tak bawa dalil, ini ulama tak ada adab. Ulama yang ada adab, umanah Rasul, dia mesti bawa dalil. Kalau tidak, dia kata itu ra'i, pandangan saya. Boleh betul, boleh salah. Itu kata Imam Malik. Kita manusia biasa, kadang betul, kadang salah. Itu ulama dulu. Jadi memang kita orang Islam awam wajib menghormati ahli ilmu, para ulama. Kerana Allah telah angkat darjat orang berilmu lebih daripada orang biasa. Tapi yang penting, saya nak kait sedikit saja. Ini bulan yang kita kata Maulid Rasul. Saya ingat tahun 80-an saya diundang ke Brunei Darussalam. Kerana apa? Kerana Sultan Hasan Balqiyah, Sultan sekarang, dia pernah berucap bahawa dalam 20 tahun, time 80-an, dia mau seluruh rakyatnya masuk Islam. Majoriti sudah Muslim, ada juga yang tidak Muslim. Saya dipanggil berkali-kali untuk berdakwah kepada orang yang belum Muslim. Kerana Nabi Muhammad diutuskan untuk kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi bukan untuk Arab saja. Dia untuk semua bangsa dan kaum. Itu yang dalam satu hadis Rasulullah menceritakan, di antara 5 kelebihan yang Allah beri pada Nabi, tak beri pada Nabi yang sebelumnya, ialah Nabi sebelum dikhususkan untuk kaum masing-masing. Saya linnasi jami', untuk manusia ammah. Tapi bangsa saya sendiri tak tahu. Kalau saya tanya, you tahu tak ini siapa? Nabi Muhammad. Oh, itu orang Melayu punya Nabi. Dia anggap Muhammad untuk orang Melayu. Sebab itu di negara kita masuk Islam, masuk Melayu. Kalau Barat, kalau di Timur Tengah, dia ingat Islam itu orang Arab. Tidak. Rahmatan lil alamin. Sultan Brunei dalam ucapan, waktu dia kumpulkan rakyat, perlu kita buat, kalau boleh, pimpinan panggil rakyat di tanah terbuka, di dataran, cerita pada mereka who is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayat Allah yang bagi.
Tapi kita kena sampaikan, ramai orang tak tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Saya pergi kali pertama, mereka atur majlis untuk saya ceramah di masjid. Saya kata, saya nak berdakwah pada orang Islam kah atau orang tak Islam? Orang tak Islam, bagaimana dia boleh buat dalam masjid? Kami pun tak tahu mana nak buat. Tak apa. Saya sedarkan masyarakat orang Islam, setiap orang Islam yang cinta pada Nabi wajib menyampaikan risalah yang dibawa oleh ini. Balighu anni wala ayah. Nabi dah sampaikan walaupun satu ayat. Kita dah banyak ayat, kita dah hafal, tapi tak mampu sampaikan. Saya ajak orang Islam, jangan lupa dekati kawan-kawan kamu, cerita pada mereka apa itu Islam. Hidayah Allah bagi, apa yang kamu mampu, apa yang kamu dah faham, apa yang kamu amal, sampaikan. Alhamdulillah, baliklah saya. Panggil saya sekali lagi. Saya dah kata jangan buat di masjid, kerana masjid orang tak Islam susah nak masuk. Bukan tak boleh masuk, tapi kata yang menghalang kita nanti. Saya pernah bawa orang barat sampai ke Perlis. Waktu ada majlis jemputan saya di Perlis, tapi dia pakai baju Melayu. Saya kata, you duduk tepi saya, you semayang tepi saya selalu. You buatlah apa yang kami buat. Itu saya cukup. Jadi orang anggap ini saudara baru. Memanglah mu'allaf, dia mu'allaf. Ya. Selepas dia datang dengan saya di Perlis, 1 bulan dia masuk Islam dekat markas kami. Dia nak cuba, dia nak tengok, dia nak rasa. Itu yang kita buat, ya. Jadi akhirnya kali kedua dia panggil buat di surau pula. Nah, ini masalah kita. Kita tak nampak, ya, bagaimana kita boleh berdakwah pada orang tidak Muslim. Kali ketiga saya kata, jangan buat di masjid, jangan buat di surau. Bawa tempat dewan-dewan serbaguna, tempat-tempat pusat-pusat penjagaan, sekolah-sekolah. Kali ketiga berjaya. Senang saya kata, ini titah Sultan. Sultan yang kata bahawa rakyat yang mesti tahu siapa itu Muhammad dan apa itu Islam. Saya berdakwah. Akhirnya yang saya terkejut, bila saya masuk ke sekolah kerajaan, orang tidak Muslim semua pakai tudung perempuan dan anak lelaki pakai songkok. Saya ingat Muslim, saya bagi salam. Orang kata, Ustaz, ini tidak Muslim. Semuanya pakai Islam. Soalan datang, boleh tak kami dipaksa pakai pakaian yang tidak? Kami bukan Islam, pakai macam Islam. Pihak perjawatan kata, Ustaz, jangan jawab, nanti susah kami. Saya kata, biar saya jawab. Saya kata, anggap pakaian ini uniform, itu saja. Satu hari kamu akan bekerja, kalau kerja polis ada pakaian uniformnya, custom ada uniform. Ini uniform sekolah. Itu saja. Dia pun alhamdulillah. Orang tak Islam pun boleh terima. Alhamdulillah banyak orang masuk Islam selepas kita perkenalkan. Jadi kalau Perlis jadikan bulan Rabiul Awal bulan tarbiyah, bulan untuk menerangkan kepada masyarakat siapa itu Muhammad SAW, itu adalah satu cara yang paling berfaedah. Tidak hanya kita sambut, akhirnya kita yang tunjuk contoh yang tak elok, akhirnya orang tak akan tertarik pada Islam kerana kita. Orang yang benci kepada agama kita, sampai orang kawan saya yang bukan Islam tanya, what happened to you Muslim? Dia tanya saya kata nothing happened. Normal. Dia kata, why you cannot be together? Why there so many corruption? Why you fight against each other tiap-tiap hari? Orang tak Islam pun pandai bergaduh antara dia, tak ada pun. Kita memang pakar dalam segi itu. Ya. Yang menghalang kemajuan Islam siapa? Bukan orang tidak Muslim. Orang tak Muslim suka dengar. Yang menghalang orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, kononnya jaga agama. Bagaimana jaga agama kalau tak mau ikut Quran dan Sunnah?
Quran dan sunnah yang datang untuk menyelamatkan kita supaya kita semua bersatu. Tak ikut Quran, tak ikut sunnah, tak boleh bersatu. Allah dah berfirman, fa in tanazaqtum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Tapi kita masih mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi bila kita nak katakan sunnah, dia mau nolak. Kita pun tak tahu sunnah mana yang dia nak terima. Mungkin orang awam pun keliru. Kadang-kadang, maaf saya, kadang-kadang yang mengkelirukan orang awam bukan orang kampung, orang yang ada ilmu. Bagaimana kita boleh hormat orang yang mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul? Saya selalu sebut, Islam tak ikut kita, Allah tak ikut kita, Nabi tak ikut kita. Dia diutuskan oleh Allah untuk menyatu padukan kita dan supaya kita ikut Allah dan ikut Nabi. Jadi secara amnya kita sangat menghormati ulama yang telah banyak membantu kita, memudahkan kita untuk memahami Islam. Tapi ingat, Islam yang berlandaskan wahyu bukan nafsu. Nabi kelebihannya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak cakap ikut nafsu. Ada, tak ada, habis. Di antara satu kaedah hadis yang sahih, tak boleh tanakut dengan Quran. Kalau tanakut, dia ada masalah. Tak boleh bertentangan. Ini secara amnya. Itu nanti para ahli pakar boleh berkongsi lebih mendalam lagi. Secara ringkasnya, kita mesti ingat bahawa jangan pula kita hina para ulama. Hanya saya keliru sejak kebelakangan ini kerana ada ucapan-ucapan kita berfiqh Syafi'i. Alhamdulillah, kita tahu fiqh sunnah saja. Bukan fiqh datang dari sunnah, bukan datang dari Syafi'i pun belajar daripada sunnah. Tapi akidah apanya? Akidah siapa? Dia tak kata akidah Syafi'i pun, tak kata akidah Hanafi pun, tak ikut akidah sahabat pun, akidah Asy'ari. Saya pening kepala sekejap. Berarti akidah Syafi'i pun tak betul, akidah Imam Malik tak betul, Abu Hanifah tak betul, sahabat tak betul. Pasal dia kata akidah yang betul akidah Asy'ari. Satu macam yang go ahead go standard. Fiqh Syafi'i. Akidah yang dibawa oleh Nabi. Kalau Nabi tak ajar kita akidah, kita pun tak tahu apa itu akidah. Yang kita tahu akad nikahnya. Akad nikah kita faham. Kalau akidah apa? Tapi inilah yang kata bagaimana kita nak betulkan keadaan. Sebab itu kita orang awam jangan pelekeh para alim ulama. Dan kita doakan biarlah alim ulama yang wajib kita hormati, kau hormatlah ilmu wahyu, bukan ilmu nafsu. Setiap sabda Nabi yang sahih jangan kau tentang. Di antara kata Ibn Abbas kepada sahabat-sahabat waktunya, bila saya kata qala Rasulullah sallallahu, kamu kata qala Abu Bakar wa Umar. Bila Rasulullah dah bersabda, pandangan pendapat Abu Bakar Umar pun tak sepatut dilayan. Itu zaman sahabat. Ini bukan sebarang orang Abu Bakar Siddiq. Ini janji masuk syurga. Tapi kalau dia ada pandangan, kemudian macam contohnya, selepas Rasulullah wafat, berlakulah perbincangan orang Ansar Madinah. Sedang fikir siapa yang layak mengganti Nabi. Sudah dibincang. Tidak termasuk Abu Bakar, tidak masuk Umar. Ini semua orang Ansar. Kerana Rasulullah wafat di Madinah bersama para Ansariyun.
Tapi ada muhajirin juga. Abu Bakar terdengar. Lalu dia ingatkan para sahabat Al-Ansariyun bahawa Rasulullah pernah bersabda, maksudnya yang saya nak ringkaskan, bahawa khilafah orang Islam akan jatuh kepada orang Quraisy dulu. Selepas itu barulah kepada yang lain. Rasulullah ingatkan. Macam Rasulullah juga, siapa pun tak tahu mana dimakamkan Nabi. Nak hantar ke Baqi', Uhud, balik ke Mekah bersama Khadijah. Sehingga Abu Bakar cerita bahawa Rasulullah telah bersabda, maksud di mana seorang Rasul wafat, di situ dimakamkan. Ini bila disebut saja Rasulullah bersabda, tidak ada siapa lagi pertikaikan. Sami'na wa ata'na. Fatimah, ingat dia ada hak dapat warisan daripada ayahnya Rasulullah SAW. Dia nak tanya bila dia boleh dapat. Perasaan Rasulullah anak laki semua tidak ada lagi. Yang hidup selepas wafat Rasulullah ialah Fatimah. Sehingga datangnya, yang sahabat kata, Rasulullah dah berpesan bahawa dia kalau ada tinggal apa-apa harta, tak diwarisi oleh keluarganya. Hukum warisan tidak jatuh pada Nabi. Macam setiap wanita yang dikawini oleh Nabi, sekali dia ada jima, tak boleh dia kahwin selama-lama. Dia jadi Ummul Mukminin. Kerana itu khusus untuk Nabi dan keluarga dia. Ini perlu kita faham. Contohnya, bila perintah Nabi jelas, tak boleh lagi kita layan pandangan pendapat yang lain. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Ini Allah berfirman. Tak sepatut, tak layak orang laki yang beriman atau wanita bila Allah dan Nabi telah putuskan suatu urusan. Sudah jelas, dalil dah ada. Kamu masih juga nak pertikaikan, nak ikut pandangan orang lain. Kalau itulah pilihan kamu, kamu telah berderhaka kepada Allah dan Nabi. Siapa yang menolak Quran dan Sunnah yang jelas, maka dia sudah sesat. Allah kata, faqad dalla dalalan mubina. Janganlah kita lupa adab agama, very simple. Apa yang Allah perintah, apa Nabi sabda, diberi laluan dulu. La tuqaddimu baina yadayhi Allahi wa rasul. Wattaqullah. Jangan kamu mendahului kata-kata sesiapa atas firman Allah dan sabda Nabi dalam urusan hidup kita sebagai seorang Muslim. Jadi ulama mana yang utamakan Quran dan Sunnah, kita akan sama-sama mengikut, sokong, dan kita akan mengikut dan kita akan hormati. Tapi kalau mereka mengkhianati agama Islam, menyampaikan Islam ikut nafsu, ikut kehendak mereka, kita tak boleh juga diam. Walaupun bukan alim, kita kena berhati-hati kerana kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita buat. Allah berfirman, wala ta'fu ma laysa laka bi'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan buat sesuatu, cakap sesuatu tanpa ilmu. Bila kata ilmu, bukan pandangan, pandangan bukan ilmu. Ilmu ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan hakikat ilmu, pure knowledge, unpolluted, uncorrupted. Qala Allah wa qala Rasulullah. Jadi Allah ingat, kerana pendengaran kamu, telinga kita, bila dengar orang cakap, penglihatan kamu, kamu dah dapat dalil Quran dan Sunnah, dan hati kamu akan disoal oleh Allah di akhirat. Aku bagi hati, you tak berhati-hati. Aku bagi mata, kamu buta. Aku bagi telinga, kamu peka. Apa Allah berfirman? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka macam haiwan, lagi sesat daripada haiwan. Ulaika humul ghafilun, lalai. Mudah-mudahan kita jadi umat yang tidak lalai dan bertanggungjawab. Siapa yang ajar kita, dia kata dia alim, dia ulama, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan apa yang dia sampaikan
ada dalil qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara kita ahli sunnah wal jamaah berakidah dan bermanhaj. Sekian tambahan. Okey, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih di atas penjelasan yang panjang lebar. Saya nak tutup forum ini. Tapi sebelum itu saya nak bersikap adil kepada panel yang ada di kiri saya ini. Seorang seminit, bukan senang nak bagi arahan pada mufti ni. Dengan rektor ni. Jadi seorang seminit di atas perkenan duli yang teramat mulia, menjunjung kasih tuanku, saya bagi seorang seminit untuk menyimpulkan forum Zikra Ar-Rasul pada malam ini. Dan tuan-tuan yang duduk dan menanti ini bukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan. Baik, sebagai penutupnya yang seminit ini, marilah sama-sama kita muhasabah diri. Sejauh mana kita mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya dan juga mempertahankannya. Kadang-kadang dalam mempertahankan sesuatu yang kita panggil sebagai bid'ah hasanah, kita begitu bersungguh sampai naik atas mimbar cerita pasal sambutan maulid yang kita kata ia bid'ah hasanah. Ia bukan sunnah pun, ia bid'ah hasanah. Kan bolehlah nak buat selagi mana tidak ada apa-apa upacara yang menyanggahi agama. Kepercayaan-kepercayaan karut tidak disertakan, seolah sepertinya macam Nabi SAW hadir secara yaqadhah sehingga disediakan kerusi. Kalau dah sampai kepada tahap tu melampau lah. Tapi kalau setakat buat forum, buat ceramah, ajak orang ingat Nabi, saya tidaklah mempunyai apa-apa masalah. Sekadar sambutan itu, cuma kita nilai balik diri kita. Kan kadang-kadang kita bersungguh dalam nak mempertahankan bid'ah hasanah. Tetapi berapa ramai di kalangan kita yang sanggup untuk mempromosikan sunnah yang telah sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi contoh yang kadang-kadang orang kata apa? Mudah kita hadam. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan mengganggu orang yang sedang salat umpamanya. Jadi bila kita berzikir, kan imam bila berzikir tengoklah orang, sebab tu kena pusing belakang tu, antaranya boleh tengok makmum lah hikmah dia tu. Jadi kalau ada orang masbuk, rendahkanlah suara. Ni dia pergi suara tinggi sungguh sampai ada yang terganggu. Ini bukanlah sesuatu yang dipanggil sebagai sunnah. Begitu juga berapa ramai di kalangan kita yang pergi tengok jiran-jiran tetangga memberi makan umpamanya. Memberi makan, bertanya khabar. Jadi kita tengok balik, adakah kita ini telah betul-betul mengamalkan sunnah, mempertahankan sunnah dan sayang pada sunnah sehingga kita boleh untuk lupakan? Bila ada orang nak mengamalkan sunnah, ada orang nak kempen sunnah, kita anggap dia sebagai orang yang mengelirukan. Tapi kalau ada tokoh kita yang kita sayang, benda yang mengarut pun kita bela juga atas nama kita nak menangkan puak kita. Ini bukan sikap orang yang cintakan sunnah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ya, Kerajaan Negeri Perlis ini, Majlis Agama Islam Perlis, kita tubuhkan Kolej Universiti Islam Perlis ni dengan gagasan baru yang saya sendiri bila sampai, saya kata Kolej Universiti Islam Perlis ni kena melahirkan pencinta sunnah. Walaupun mungkin banyak lagi sunnah kita tak buat, kita tak mampu nak buat semua pun, tapi sekurang-kurangnya cinta pada sunnah tu ada dalam jiwa kita. Kita nak kempen, kita nak jadi pendakwah yang ajak orang kepada sunnah. Satu orang tidak terganggu imannya, tidak terganggu ahli sunnahnya kalau dia tidak mengamalkan bid'ah hasanah. Tetapi seseorang akan terganggu imannya kalau dia membenci satu sunnah yang sabit daripada Nabi SAW. Jadi mari kita sama-sama muhasabah diri, supaya kita menjadi betul-betul pencinta sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, cinta adalah sesuatu yang ajaib. Apabila kita cinta, kita ingin kebaikan pada orang yang kita cinta dan kita ingin jadi seperti orang yang kita cinta. Apabila cinta itu berada pada kemuncaknya, apa yang orang yang kita cinta itu suka, kita suka.
Sebab itu Al-Imam Syafi'i dinasabkan puisi kepadanya. Maridal habibu fa'udtuhu famaridtu min hadari alaihi fa'atal habibu ya'uduni fashufitu min nazari ilaihi. Kekasihku telah sakit dan aku menziarahinya. Aku pun turut sakit kena risau tentang dirinya. Aku didatangi oleh kekasih menziarahiku, maka aku pun sembuh kerana melihat kepadanya. Itulah makna cinta. Yang ni apabila kita ni dalam kelemahan apapun, tapi kalau kita tahu ini sunnah Nabi, ala ra'si wal ain, Arab kata, di atas mata dan kepala kita. Kita mungkin tak boleh amalkan sebahagiannya, ataupun tak mampu, tetapi kita menjunjung sunnah tu. Kita tak akan anggap apa-apa pun lebih daripadanya. Di mana sunnah tu ada, orang yang mempertahankan sunnah tu ada, kita sayang kepada orang yang mempertahankan sunnah. Kata Qais yang bercinta dengan Laila, Laila Majnun, amurru bid-diyari diyari Laila uqabbilu zal jidari wa zal jidara wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubba man sakana ad-diyar. Aku lalu di perkampungan Laila, aku mencium dinding-dindingnya. Bukanlah cinta kepada tempat itu yang merindukan hatiku, tapi cinta kepada orang yang tinggal di dalamnya. Apabila kita cinta pada orang, tempat dia yang kita lalu pun kita suka. Masa kita bercinta, kita lalu ke kampung dia pun suka. Sapu tangan dia bakal laksa pun kita simpan. Kerana cinta. Demikianlah Nabi SAW. Sebesar-besar peninggalan baginda, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu pegang, kamu tak akan sesat. Iaitu apa? Kitab Allah dan sunnahku. Orang ni macam Dr. Razami sebut tadi, dia kadang-kadang hak kita kata dalam sunnah Nabi ada, dia tak menarik. Tapi orang habaq, no, ada satu kasut Nabi, dia pergi cari. Siapa dia lah kalau daripada zaman Nabi, Nabi takkan pakai 1000 pasang kasut yang boleh sampai ke hang buat balik main Malaysia ni. Kan? Tapi dia boleh percaya pakai dupi gantung di tengkok lah. Macam itulah rambut Nabi lah apa. Kalau ada, tak dan boleh ke kita. Tak dan boleh ke kita. Sebab tu para ulama riwayat dalam hal ini, dia kata benda-benda ni asalnya ada di tangan sahabat dan tabi'in. Kemudian tak sampai dah selepas pada tu. Sebahagian besar telah pergi bersama dengan orang-orang yang mati, yang turut menanam hal ni, benda-benda ni dalam kubur mereka. Tak ada. Kemudian orang klaim macam-macam. Kitab dan sunnah, peninggalan yang jelas. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, berakhirnya kesimpulan yang dibuat oleh sahibus samahah tadi, maka saya mengakhiri forum ini. Sekali lagi bagi pihak majlis, patut menjunjung kasih ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda yang telah bersama dengan kita dari awal forum ini hinggalah ke saat yang akhir. Mudah-mudahan kecintaan dan contoh yang ditunjukkan oleh duli yang teramat mulia Tuanku menjadi ikutan buat patik semua. Menjunjung kasih Tuanku. Di akhir sekali, patik menyerahkan kembali majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Wafiq selaku pengurusi kepada program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.